Terima kasih kerana masih lagi bersama lagi dalam rancangan memanah kegemaran anda iaitu Awesome Archery. Yes. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana anda masih lagi setia untuk menonton video-video yang terbaru di Awesome Archery Channel, dan saya harapkan bagi anda yang first time tengok ataupun follow channel ini, jangan lupa subscribe kalau anda juga yang dah lama follow tapi belum subscribe. So saya ingin menyuruh dan mengajak anda supaya subscribe channel Awesome ini untuk anda dapatkan juga notification video-video terbaru dan awesome pada tahun ini. Alright, so jangan lupa subscribe, like dan juga tekan bell notification Ada loceng kat situ. Alright, jangan lupa tekan. Okay, so hari ini saya ada pasal baru. Okay, saya nak share dengan anda juga satu buku baru yang saya order daripada House of Archer Sdn Bhd, okay, di Taman Nusa Indah Iskandar Puteri, Johor. Okay, owner kepada HOA ini adalah Dr. Zulkarnain. Alright, terima kasih kepada doktor kerana menghantar buku yang awesome ini. Alright, dan memang saya nanti-nantikan buku ini. Terima kasih doktor. Okay, kalau anda ingin mengenali owner ataupun big boss Dr. Zulkarnain ni, okay, boleh klik dekat atas ini. Alright, link video live saya bersama dengan Dr. Zulkarnain. Okay, beliau merupakan pakar bedah, okay, di hospital swasta di Johor Bahru. Okay, so kita tengok sikit apakah buku yang ada dekat sini. Saya nak unboxing bersama-sama dengan anda. Alright, okay, packaging agak tebal, nice, supaya tidak ada kerosakan bagus ni. Okay, so buku ni actually bagi saya adalah masterpiece. Bila saya survey dalam market, especially penulisan berkenaan dengan aktiviti memanah, okay, sebelum ni saya pun ada share salah satu buku yang terbaru tahun 2020, terbitan dia. Itu pun bagus, buku tradisional, memanah tradisional. Tapi kali ni agak lain sikit. Ni yang saya nak share dengan anda semua. Kita tengok buku ini. Alright. Okay, saya pun tak sabar nak tengok buku ni. Okay, jika anda dah ready ke? Okay. Alright, 1, 2, 3. 1, 2, 3, yes. Alright. Kita tengok muka belakang dulu. Okay, 1, 2, 3. Ini dia bukunya. Right, Kuda dalam Seni Panahan, iaitu ditulis oleh Coach Syahrino. Okay, apapun saya ucapkan tahniah kepada penulis buku ini, kerana bagi saya ini adalah antara buku yang penting jika anda seorang pecinta aktiviti memanah dan juga aktiviti memanah berkuda, ground ataupun horseback archery. So patut ada salah satu buku yang patut korang baca semua. Okay, so buku ni memang terbaik. Saya pun jalan-jalan dekat Shopee, dekat Facebook, saya terjumpa buku ini dan saya contact Dr. Zul. So, dan hari ini saya akan buat review tentang buku ini untuk bersama. Jadi kalau anda ingin mendapatkan buku ini, anda juga boleh dapatkan di link di bahagian description. Alright, kalau anda teruja untuk dapatkan, okay, jangan lupa dapatkan di link description yang saya sediakan. Anda boleh buat tempahan secara online. Okay, Kuda dalam Seni Panahan. Alright, ini buku dalam versi bahasa Melayu. Okay, so dekat atas kita nampak Riyadh Equestrian. Yang ni saya tak pasti equestrian milik Coach Syahrino ataupun siapa, tapi saya yakin ini antara stable yang ada di Malaysia yang kita boleh visit nanti. Okay, sekejap lagi saya nak Google. Alright, Riyadh Equestrian ni, dan saya akan share sekejap lagi. Okey, kita tengok sikit kat belakang ni. Menceburi arena memanah berkuda memerlukan ketabahan, kecekalan, kesabaran dan keikhlasan yang tinggi. Okey, ada 1, 2, 3, 4 poin penting. Tabah, cekal, sabar dan ikhlas.
Okey, nanti kita akan tengok apa point yang dimaksudkan oleh Coach Syahrino ni So, seni panahan dinamik yang menggunakan naluri serta kepantasan menunggang kuda membuatkan aktiviti memanah berkuda ini sesuatu yang sangat menarik untuk diterokai. Ini saya sangat setuju dan memang saya beli buku ni memang saya nak terokai benda baru sebenarnya. Jadi berkuda ni saya dulu pernah berkuda tapi dah lama tinggalkan dan lama tak praktis. Tapi saya rasa saya perlu start balik untuk betapa mengenal potensi diri yang sebenar dalam berkuda kan. Okey, jadi kuda dalam seni panahan membawa pembaca menerokai dunia memanah berkuda dan kuda sebagai sahabat. Wow, betul. Saya tengok video tentang equine, tentang kuda daripada luar negara pun semua saya tengok majoriti memang jadikan kuda sebagai kawan Dan bukan sekadar kawan tapi ada unsur terapi dalam membina relationship bersama dengan kuda ni. Dan kita tahu kuda memanah dan juga berenang antara aktiviti yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi agama kita, iaitu seperti yang disarankan Nabi Muhammad SAW. Okay. Alright. Facebook, jangan lupa pergi ke Riyadh Equestrian Archery. So, ini salah satu promosi untuk ke equestrian punya stable. So, korang boleh tengok usah-usah. Dan saya rasa dekat Johor rasanya ni Okay, so buku ni RM25. Okay, kita tengok helaian yang pertama, kuda dalam panahan. Okay, so ini dia punya ISBN edisi pertama pada tahun 2017. Okay, so 3 tahun buku ini telah diterbitkan. Alhamdulillah masih lagi tak terlambat untuk membacanya. Alright, so kita tengok sikit dia punya konten. Mukadimah perihal memanah dan berkuda, sejarah memanah berkuda, menjadi seorang pemanah berkuda. This is good. Introduction memang sangat penting. Okay. Alright, nombor 1, bab 1, kenali kuda. Saya dulu pernah pergi ke Maips. Okay, ada kuda kat situ. Okay, nak pegang kuda. Saya pun takut, dia pun takut. Okay. Sebab apa, saya tak kenal kuda, sifatnya, perangainya. Jadi kita pun takut-takut. Sebenarnya haiwan pun boleh kenal, okay, boleh tahu kita punya emosi. Yang mana kita ni ada unsur threat ataupun nak berkawan. Jadi haiwan, especially kuda, dia boleh sense benda tu. So kalau orang yang dah memang otai, okay, orang yang dah memang sentiasa bersahabat dengan kuda, memang akan senang untuk mengendalikan kuda ni. Alright, so kita kena ada ketaatan dan kesertaan pada kuda, kesefahaman antara penunggang dan kuda. Wow, tanggungjawab kepada kuda. This is good. Okay, topik ni sangat bagus. Tanggungjawab kepada kuda. Ni kadang-kadang ada yang tak bertanggungjawab, means dia abuse So abuse kepada kuda. Alright, dan topik ni membuatkan saya teringat kepada Coach Razak, tak silap saya nama dia, di Majlis Equine Malaysia beliau ada share pasal abuse ni. Masa saya pergi mic, saya ada cerita pasal abuse. Majority ramai yang tak peka tentang tanggungjawab ni. Okay, sebab apa? Ialah haiwan kan, jadi haiwan. Kalau kita bela ikan pun kita kena ada tanggungjawab terhadap apa yang kita jaga ataupun kita beli haiwan tersebut. Contohnya berjaga makan, bukan sekat makan saja, tempat tinggal dan sebagainya. Kesihatan pun kena jaga Kalau tidak nanti abuse dan boleh menyebabkan kerugian kematian dan sebagainya. Okey, peralatan, teknik menunggang memanah berkuda, this is good. Alright, latihan asas membiasakan kuda dengan busur. Saya pernah tengok video ni di YouTube. Latihan asas membiasakan kuda dengan busur. Macam Aceh tu dia memanah tepi kuda. Kuda pun dengar bunyi bow tu kan. Once kita shoot, dia ada bunyi dia. Dan kuda kena biasa dengar. Kalau tak dengar, dia dengar benda pelik, dia pun panik. Ni bagus ni. Konten ni sangat detail Latihan memanah atas kuda, latihan dinamik dan pantas, memanah teknik pemusatan. Okey, ni macam awesome je. Alright, so tak apa, kita go through je lagi. Peralatan memanah berkuda. Okey, ni yang paling penting. Pemilihan busur, anak panah, pemilihan tarkas. Okey, this is good. Format pertandingan memanah berkuda. Okey, this is good. Okey, format pertandingan hungry. Wow, ni pun ada
saya memang selalu follow archers daripada Hungary, especially Lajos Kasai. Dia memang awesome dan saya pun fan dia juga. Okay, so saya tak dapat lagi tantangan beliau. Nanti saya jumpa Coach Rino ya. So kalau Coach tengok video ni, saya ucapkan tahniah dan syabas ya kerana melahirkan buku ini. Dan saya nak dapatkan sign nanti. Alright. Okay, ini introduction tentang buku ini. So Coach Rino mulakan dengan ayat Quran. This is good. Nice. Alright, dan buku ini ditulis pada 7 Ramadan. Wow, ini antara jihad-jihad yang terbesar Okay, tahniah dalam bulan puasa ditulis. So keberkatan tu ada dalam bulan Ramadan. Okay, perihal memanah dan menunggang kuda. So buku ini kalau tengok secara umum dulu. Alright. So basically kalau dari sudut presentation memang awesome. Yang kedua, saya rasa content dia sangat detail. Ya, dengan that's why dia ada banyak teks. Buku ni majority adalah teks. Okay, tapi di awal-awal saya nampak macam banyak teks, tapi di belakang dah mula banyak buku. Okay, good. Bagi saya sangat balance. Okay, so kita go through secara umum. So kalau korang nak baca detail nanti beli dan boleh baca word by word. Bagi saya nak luangkan masa sekejap lagi. Okey, baca daripada perkataan demi perkataan. Kerana apa? Buku ini saya dapat juga feedback daripada rakan-rakan yang dah membeli. Dia kata buku ini bila dibaca seolah-olah Coach Syahrino ni bercakap dengan kita. Itu awesome tu. Okey, saya rasa saya macam berguru bertemu lutut pula hari ni. Okey, saya rasa yang pertama ni berkaitan dengan hadis dan sebagainya. Okey, tak apa, kita boleh lihat nanti. Alright, sejarah memanah berkuda. Menjadi seorang pemanah berkuda, ini poin-poin yang dicadangkan. Dan kat sini saya ternampak perkataan ketenangan. Ketenangan seorang pemanah berkuda amat penting agar kesemua memori otot dapat diselaraskan secara serentak. Memanah secara nari adalah latihan yang diperlukan bagi seorang pemanah yang ingin memanah ataupun yang ingin mendalami bidang ini. Of course lah, bila kita memanah atas kuda bergerak, memang tak ada masa untuk aim Memang kita tak ada masa untuk membidik. So teknik yang digunakan dalam aktiviti memanah berkuda ni memang 100% instinktif. Alright. So memang tak ada chance pun sebenarnya untuk kita aim. Alright. Memang instinktif. Okay. Jadi kalau anda nak aim, boleh masa kita dalam keadaan tenang jugalah. Maksudnya kita atas ground, kita stabil, and then kita boleh memanah secara membidik. Okay? Tapi dalam kuda, of course tak ada masa untuk kita aim. Dan kat sini Coach Rino sebut genggam bara api biar sampai arang. Maksudnya maybe sebut tentang bila kita nak memanah ni, kenalah point tadi kat sini. 4 poin tadi, mesti tabah, cekal, sabar dan ikhlas. Okey, saya sebenarnya ada trauma juga tentang dengan kuda ni dulu. Sebab saya tak naik, tapi rakan saya naik, dia jatuh kan, jadi trauma sikit lah. Okey, itu salah satu saya jadi secara tak sedar secara subconscious jadi kata apa, berenggan dengan kuda. Tapi insyaAllah saya rasa dengan adanya Coach Rino ini dan juga sahabat-sahabat lain yang memang dah lama memanah berkuda juga boleh advise saya nanti. Alright, so mengenali kuda, ini tentang kuda. So apa sifat-sifat kelakuan kuda, saya rasa sangat best. Kalau kat sini Coach Rino sebut apakah itu high rank, atas ni dulu, mereka sangat mementingkan rasa hormat dan percaya, trust and respect. Wow, see, macam ni lah yang dikatakan, kata apa, nak bina kepercayaan dengan kuda ni kena ada dua elemen ni, trust dan respect. Okay, so jangan kata apa, merendah-rendahkan ataupun abuse binatang ni. So haiwan ataupun binatang kuda ini adalah haiwan yang ada disebut dalam Al-Quran. Okay, so ini antara haiwan yang mulia. Okay,
high rank bukanlah bererti perlu dihormati oleh kuda yang low rank semata-mata. Rasa hormat ini dibina atas persetujuan kedua-dua belah pihak. Kuda high rank juga menghormati hak kuda. Okey, memang kuda dengan kuda ada dia orang punya komunikasi dia tersendiri, tapi bila haiwan dengan manusia ada komunikasi yang berbeza. Okey. Jadi kelakuan pemanah ataupun orang yang nak menunggang kuda tu akan menunjukkan karakter, okey, dan karakter tu boleh diterima ataupun tidak oleh kuda tersebut, kan. Okey. Alright, buku ni nice. Okey, saya nak baca tak sabar ni. Okay, ada istilah-istilah yang sangat powerful dan awesome yang saya rasa this is new to me. Saya nak baca. Okey, kuda sebagai sahabat. Alright, see, dalam buku ini disebut tentang ayat Quran. Dan Allah menjadikan kuda dan beral serta keldai untuk kamu menunggangnya dan untuk menjadi perhiasan, dan ia menjadi apa yang kamu tidak mengetahuinya. Okey, sebenarnya banyak hikmah haiwan ini wujud di muka bumi untuk kita. Alright, saya rasa berkaitan dengan hadis ini ataupun point di sini sangat powerful, dan dikongsikan hadis-hadis dan juga poin-poin daripada sumber yang lain pun sangat membantu saya nanti. Okey, ketaatan dan kesetiaan kuda. Alright, ini gambar hitam putih saja tapi boleh nampaklah lakarannya. Okey. Seorang wanita mencium atau kata apa, bagi kiss sebagai trust. This is good. Okay. Alright, next, kefahaman antara kuda. Kena ada persefahaman. Kalau kita yang berkahwin suami isteri pun kena ada kesefahaman yang betul, apatah lagi dengan kuda yang kita nak tunggang, kan. Alright. Okay, next. Ni apa ni, anak kuda ni. Okay, anak kuda, nice. Okay, next, tanggungjawab kepada kuda. Alright. Okay, saya nak cepat kat bahagian kedua. Okay, peralatan kuda dan kepentingannya. Wow, it's really awesome. Ini memang sangat diperlukan oleh saya lah. Saya perlukan ilmu-ilmu ini sebagai beginner. Alright, so saya rasa ini sangat membantu. Saya pernah pergi dekat kedai sukan, especially macam Decathlon. So ada bahagian kuda. Memang benda-benda ni ada saya nampak, tapi saya tak ada idea sangat. Okay, nampak macam cun nak beli tapi tak ada point lagi. Tapi selepas saya baca buku ni, saya rasa mungkin saya akan memiliki dapatkan barang-barang berkaitan dengan kuda. Alright. Okay, teknik menunggang kuda, menunggang memanah berkuda. Alright, so ini larian berkuda terbagi 3 peringkat, iaitu trot, canter dan juga gallops. Okay, so point ni saya pernah dengar. Apapun, this is good. Alright. Bagi saya lengkap lah buku ni. Bab kuda satu hal, dan memanah pun satu hal. So memang complete dan sangat menarik. Okay, mana dia kuda. Okay. Alright. Ni semua pemanah-pemanah kita di Malaysia, ya. So teknik memanah pemusatan. Okey, ketepatan, konsistensi, kekuatan tujuan. Ini basic teknik dalam manah. Okey, pasak 1, pasak 2. Alright, ketetapan, pemusatan. Okey, kita nak center. Okey, kita nak fokus pada objek yang kita nak panah. Okey. Dan yang bila saya tengok buku ini, poin yang disampaikan, contoh kat sini, huraian 4 langkah ni tadi. 4 langkah ni, okey. Dia ada maksud dia. Pasak ada unsur ketenangan, ketetapan masih lagi dalam zon ketenangan, tarik ada zon kesabaran. Okey. Ini dipanggil high philosophy. So this is good. Simpan ada keikhlasan, elemen keikhlasan, lepas ada unsur redha. Dia sangat deep, ya. So dia bagi, that's why saya kata feedback yang daripada rakan saya yang beli buku ini, dia kata buku ini memang seolah-olah berkomunikasi dengan kita. Okey, sifat-sifat langkah manah. Wow, ini sangat deep. Bagi saya ini adalah penghayatan yang sangat tinggi. Alright. Kalaulah buku teks, saya rasa takkan ada ilmu-ilmu macam ni, jiwa, akhlak, ilmu begini. Jadi bagi saya ini bukan sekadar buku teks, tapi adalah penulisan yang ikhlas daripada penulis tu sendiri. Tahniah Coach Syahrino. Saya sangat salute. Alright, penulisan ini.
Okey, pemilihan anak panah, saya rasa ini kita biasa dengar, tapi saya rasa ini pengalaman sebagai seorang pemanah berkuda. Kita kena pay attention jugalah. Okey, ground dengan horseback archery berbeza ya. Right, nature dia sangat berbeza. Okey, ini format yang terakhir. Okey, so format ni saya pun ada pernah lihat di internet, tapi dalam buku ini digabungkan sekali lagi. Okey, format yang ada, this is very good. Okey. Oh, cun sangat cun. Okay, and then format pertandingan Hungary. Okay, yang ni saya dah follow video Laius Kasai. Memang macam ni, betul. Alright. Dan akhir sekali, ini dia. Okay, akhir sekali saya nak share ni. Jom sahabat semua, kita mula menunggang kuda dan memanah. Okay, banyak hikmah di sebalik memanah, menunggang kuda ini, dan semoga anda semua akan menemui rahsia di sebalik kuda dalam seni memanah. Ilmu bukan sekadar pemindahan maklumat, tetapi kefahaman dan aplikasi. Salah satu cara mendapat ilmu ialah belajar. Syarat belajar mesti melalui guru dan kitab. Okay, so saya rasa ini boleh dijadikan bahan rujukan ataupun kitab yang sangat awesome bagi aktiviti memanah berkuda ini. Saya ucapkan tahniah. Okey, so yang ni anda boleh contact Coach Syahrino ataupun Coach Ira Rahman, dan Profesor Madya Dr. Abdul Rahman adalah penasihat Riyad Equestrian Malaysia. Okey. Wow. Okey, bagi saya double thumbs up lah. Tahniah pada penulis Coach Syahrino. Buku ini bagi saya secara personal sangat lengkap bagi pengembaraan saya dalam aktiviti memanah berkuda ini. Jadi saya harapkan pada masa akan datang ada lagi terbitan daripada Coach Syahrino, dan InsyaAllah pada masa akan datang mungkin ia boleh divideokan. Jadi poin-poin ini boleh divideokan pada masa akan datang. So Coach Syahrino mungkin boleh pertimbangkan idea tentang video. Saya rasa video lagi cepat penyampaian mesej ini nanti. Dan kalau Coach Syahrino berminat, saya volunteer untuk membantu dan juga sponsor dalam rakaman ni. Macam Coach, boleh. Okey, bagi anda yang menonton video ini, jangan lupa komen di bahagian bawah video ini. Apa pandangan anda tentang buku ini? Dan kalau anda ada pengalaman berkuda, memanah berkuda, boleh share sikit experience anda. Typekan di bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa like juga video ini jika anda suka buku ini. Dan jangan lupa share info video ini kepada rakan anda yang sedang mencari mungkin tentang aktiviti memanah berkuda ini. Jadi saya sarankanlah buku ini boleh anda dapatkan. Nak senang, anda pergi bagi description video ni, anda boleh terus order secara online buku ini. Okey, saya rasa sampai di sini saja review saya, unboxing buku awesome yang ada dalam negara kita di Malaysia. Dan saya rasa ini saya bagi 5 bintang untuk buku ini. Tahniah kepada Coach Syahrino. Dan saya sangat recommend pada anda semua untuk dapatkan buku ini laju-laju. Okey, jangan lupa subscribe, like dan juga tekan bell notification Awesome Archery Channel untuk anda dapatkan lagi notification video-video terbaru tentang aktiviti memanah, especially memanah berkuda ini pada masa akan datang. Kalau korang nak dapatkan video terbaru, notification tentang video terbaru aktiviti memanah berkuda, jangan lupa subscribe dan tekan bell notification. Okey, jumpa lagi.